Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Nur Syam bin Abidin di dalam video tutorial pantas. Bersama saya kali ini saya akan menunjukkan tutorial berkaitan dengan bagaimana untuk guru-guru setup ujian ataupun kuis menggunakan Microsoft Form. Baik, di sini yang di paparan yang anda boleh lihat di sini adalah dashboard untuk Office 365 saya. Okey, di mana di bahagian sini kita boleh tengoklah ikon-ikon, kita ada OneDrive dan sebagainya. Okey, untuk nak capai kepada form kita boleh pilih ikon form dekat sini. Okay, ataupun sekiranya di komputer anda tidak keluar ikon forms, tersasul pula di sini, anda boleh pilih di kawasan sini di bahagian sini yang ada banyak titik ni, ada 9 titik ni, app launcher ni. Okey, app launcher ni, so boleh klik kat sini dan boleh pilih form lah. Okey, so mana-mana cara pun boleh, sama ada daripada app launcher ataupun daripada sinilah. Okey, anda boleh pilih forms. Okey, katalah saya tekan, okey, kita dah masuk dah bahagian form. Ini adalah form-form yang pernah saya buat sebelum ni. Okey, untuk kita nak mula buat quiz ialah kita akan pilih new quiz. Dia ada banyak dekat sini. Okey, new form ataupun new quiz. Kalau new form ni, kalau kita nak buat form yang tentang survey dan sebagainya, kita boleh guna new form. Ataupun nak dapatkan data-data pelajar minta maaf saya batuk, boleh pakai new form atau tapi untuk quiz kita akan klik new quiz. Okay, so dekat bahagian new quiz ni dia akan keluarlah satu paparan macam ni lah. Dia akan keluar satu paparan, dia ada bahagian question dan dia ada bahagian response. Okay, bahagian response ni kosong lagi sebab kita belum lagi serahkan quiz ni kepada pelajar. Jadi kalau kita dah serahkan quiz ni kepada pelajar, nanti semua responnya akan keluar dekat sini lah. Okay, berapa bilangan respon, berapa average time dijawab, dan status aktif ni ialah sekiranya kita ada buat waktu bila form ni buka, waktu bila form ni tutup. Okay, kalau form tu dah tutup, maksudnya dia akan close lah. Kalau aktif ni maksudnya form ni tidak ada tempoh masa. Okay, baik. Okay, tak apalah, yang ni kita akan tengok kemudian. Just nak bagi tahu saja. Okay, kat sini kita ada bahagian question lah. So bahagian question dekat sini kita boleh lah masukkan question yang kita nak di dalam form ni. Okay, untuk PDPR untuk makluman PDPR guru-guru kan, setiap kali kita buat sesi PDPR kita dikendaki buat pentaksiran formatif. Okay, tujuan kita buat pentaksiran formatif ni adalah untuk kita nak ukur sama ada ataupun bukti sama ada pelajar dah ikuti kita punya pembelajaran. Sebab perlu diingat, di rumah tidak ada siapa yang mengawal pelajar ni sama ada dia betul-betul mengikuti proses PDPR ataupun tidak. Ini kerana ada ibu bapa di rumah yang bekerja, dan ada ibu bapa yang dia tak bekerja tapi anak ramai, dia pun tak sempat nak tengok. Okey, jadi pelajar yang kita dah bagi bahan, kita bimbang takut dia tak tengok bahan kita dan kita pun tak tahu dia belajar atau tidak. Okey, jadi untuk nak pastikan kita tahu dia belajar atau tidak, kita boleh buat satu pentaksiran formatif ataupun simple quiz untuk kita tanya dia, guide, uji dia, ataupun kita nak soalan-soalan nak guide sama ada dia dapat tak konten yang ingin kita sampaikan. Okey, so bahagian ni kita boleh lah, untitled quiz ni kita boleh buat lah. Kita namakan quiz. Okey, kita katalah quiz matematik, quiz matematik. Okey, okey, operasi tambah. Ini contoh saja. Okey, dan kita boleh letakkan description kat sini. Sila jawab semua soalan. Okey. Dan di sini kita boleh masukkan add new. Dekat butang add new ni sebenarnya kita boleh add new question lah. Kita add new question sama ada bentuk choice, text, rating, date, dan sebagainya lah kita boleh pilih.
So yang selalunya kita akan guna adalah bentuk choice, text, dan satu lagi yang ni ranking. Okay, pun boleh guna. Okay, untuk choice kita boleh klik choice yang kita boleh tag lah soalan. Sebagai contoh 2 tambah 1 sama dengan, okay, so kita boleh buat pilihan yang ada 4 pilihan lah. Okay, yang ni mungkin 1, 2, 3 dan 4. Okay, dan untuk jawapan yang betul kita akan, so 2 tambah 1 adalah 3. Untuk jawapan yang betul kita akan tanda right lah di sini, correct answer. Okay, ni yang ada display a message ni, maksudnya kalau pelajar jawab akan keluarlah message. So kita boleh tag lah sama ada kita nak keluarkan ni, kita kata tahniah. Okay, jawapan anda betul. Okay, sekiranya kalau kita nak buat mesej lah, kalau tak mau buat pun tak apa, so kita boleh abaikan lah. Okay, kalau salah ni pun kita boleh keluarkan lah, jawapan anda salah. Okay, kita boleh letak lah mesej-mesej yang kita nak. Ni saya tunjuk saja. Okay, tu pula dah cikgu lah sama ada nak guna ataupun tidak. Okay, dan kita boleh letakkan markah. Okay, berapa markah yang kita peruntukkan untuk soalan ni, mungkin 1. Okay, dan multiple answer ni kita tak perlu pilih lah, sebab jawapan kita 1 saja. Kalau jawapan kita lebih daripada 1, kita akan klik multiple. Kita akan klik multiple. Nanti saya tunjukkan bagaimana kalau respon yang multiple. Dan sekiranya kita nak pelajar ni jawab soalan, wajib jawab, kita tekan required. Okay, kalau tak tekan required, sekiranya pelajar dia tak jawab soalan ni, dia boleh submit jawapan semua kepada kita. Jadi kita tak nak dia tak jawab, so kita boleh klik required. Okay, baik. Selain pada tu, dekat butang 3 ni, kalau kita klik, okay, dia akan ada drop down, mat, subtitle, branching semua ni kan. Okay, so saya akan cerita sikit lah tentang ni. Okay, tapi tak semua. Okay, kita kalau untuk shuffle option, kalau kita pilih shuffle option, apa jadi? Shuffle option ni ialah jawapan ni nanti dia akan shuffle, dia akan tukar kedudukan. Maksudnya kalau pelajar A dia nak jawab soalan ni, mungkin kedudukan jawapan ni macam ni. Nanti soalan pelajar B kalau nak jawab soalan ni, mungkin satu ni duduk di tempat lain. Begitu. Okay. So, kalau kita pilih shuffle option lah. Okay, kalau tak mau pilih pun tak apa. Okay, subtitle. Subtitle ni ialah kita boleh klik kat sini, dia akan keluar subtitle kat sini lah. Mungkin kita akan maksudnya panduan lah apa yang kita nak tulis kat sini. Okay, sebagai contoh lah, kalau 2 tambah 1 tambah 3 kan, kita sila pilih jawapan. Ataupun kita boleh tulis benda yang boleh bagi guide lah. Mungkin untuk soalan ni tak sesuai, nanti saya akan tunjuk mana yang sesuai guna subtitle, nanti kita tunjukkan lah. So kita boleh buang dulu subtitle, nanti saya tunjuk pada soalan yang lain lah. Okay, baik. Ini yang untuk yang soalan bentuk choice. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk satu lagi soalan, iaitu choice kan, tapi berbentuk multiple. Okay, berbentuk multiple. Okay, kalau kita klik ni, kalau perasan, okay, asalnya bulat kan ini. So kalau kita klik, dia akan jadi lebih kurang bentuk segi 4 lah. Dia akan jadi bentuk square, lebih kurang. Kalau ikutkan tak pun, tapi nampak macam bentuk square. So maksudnya di sini ialah soalan ni dia memerlukan jawapan yang berbeza. Lebih pada satu jawapan. Okey. Jadi mungkin sebagai contoh X lebih besar daripada 2. Apakah nilai yang mungkin bagi X? Contoh. Okey. So jawapan dia ada banyak. Mungkin kita lebih daripada satu jawapan lah. So mungkin yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Contoh ni sebagai contoh. So X lebih besar daripada 2, apakah nilai yang mungkin bagi X? So X lebih besar daripada 2, nilai yang mungkin bagi X ialah
3, okey, 4 kita tandakan right lah untuk jawapan yang betul, dan 5. Okey. Maksudnya di sini pelajar boleh pilih lebih daripada satu jawapan. Okey. So point ni kita boleh ubah lah, sama ada nak letak 1 ke ataupun 3 ke, disebabkan ada 3 jawapan terpulang. Tapi saya lebih suka letak 1 lah kan. Okey. Dan di sini. Okey. Di sini saya akan tunjuk macam mana kita nak guna subtitle lah. Okey, klik sini, tekan subtitle. Okey. Di sini mungkin kita boleh tulis guide jawapan, pilihan jawapan lebih daripada 1. Lebih dari satu jawapan. Sebab apa kita kena guide juga? Sebab setengah pelajar dia ingat satu jawapan je, so dia akan pilih satu jawapan, sedangkan jawapan kita lebih daripada 1. So bila ada subtitle ni, dia nampak lah ada satu arahan yang mengatakan bahawa jawapan ni lebih daripada 1. Jadi so dia mungkin boleh jawab lebih daripada 1 lah. Sekiranya dia jawab yang ni sahaja, yang ni dia jawab, so Microsoft Form dia akan cakap soalah lah, sebab dia kena tiga-tiga ni betul. Okey. Ni untuk soalan yang multiple answer. Okey, multiple answer. Okey, ada satu lagi soalan bentuk teks. Okey, bentuk teks. Okey, bentuk teks ni dia akan meminta kita masuk teks sajalah. So mungkin kita akan minta ditulis X 2 tolak 3 sama dengan, misalnya 2 tolak 3. Subtitle ni mungkin kita tak perlu, kita buang dulu subtitle. Okey, 2 tolak 3 sama dengan, so jawapan dia dia akan masukkan adalah, dia akan type kat sini lah. So dekat sini kita boleh masukkan jawapan-jawapan lah. Jawapan-jawapan contoh 2 tolak 3 adalah negatif 1. Kita tulis negatif 1. Okey. Dan ada juga kita boleh tulis macam ni, negatif tekan jarak 1, sebab ada pelajar pun yang jawab macam ni. So kalau pelajar jawab negatif 1 dekat-dekat pun diterima, kalau negatif 1 jarak pun diterima. Okey, kita boleh letak 2 jawapan lah dekat correct answer. Okey. Okey, untuk long answer ni kita tak payah pilih lah, sebab kalau long answer ni sekiranya kita bagi soalan yang memerlukan pelajar untuk menaik dengan jumlah perkataan yang banyak, so baru kita tekan. Tapi untuk soalan yang begini kita hanya pilih, kita tak perlu type long answer lah. Okey. Baik, so sekarang dah siap. Contoh yang saya tunjukkan ni sesuai untuk newbie lah, yang baru nak mula. So boleh gunalah, sama ada choice, multiple choice, dengan satu lagi text. Okay. Sebelum saya lupa, ada satu lagi kita boleh tambah soalan dalam bentuk, kita klik sini, ranking. Okay. Kita boleh susun soalan ranking. Okay. Contoh susun secara menaik aturan nombor berikut. So kita nak disusun secara menaik. Okay. So dekat sini dia kata set option in the correct order. Maksudnya dekat sini untuk kita tulis jawapan, kita letak jawab susunan yang menaik yang betul lah. Okay, kita ada 5 4 3, tambah lagi 2 1. Ni susunan yang betul. Nanti bila dia dalam bentuk soalan nanti, dia akan shuffle kedudukan ni. Kedudukan ni dia akan shuffle tapi untuk kita buat soalan, kita kena susun lah ikut jawapan yang betul lah, iaitu susunan secara menaik lah. 1, 2, 3, 4 dia akan susunan menaik. Kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah ni, dia susunan menurun. So kita susun dalam keadaan jawapan yang betul. Okay. So point kita letak 1. Okay, itu saja yang saya nak tunjuk untuk yang bentuk-bentuk soalan lah. Ada 4 bentuk soalan yang cikgu boleh design. Okey, sekarang ni kita nak tengok lah apa hasilnya setelah kita dah siap ni. Kita mungkin boleh tekan preview. So kita akan boleh tengok lah. Okey, ni soalan-soalan tadi yang kita bina. Ni choice.
boleh pilih satu jawapan saja. Okey, yang ni dia boleh pilih lebih daripada satu. Nampak ada subtitle ni, pilih jawapan lebih daripada satu jawapan. So dia boleh pilih lah mana-mana jawapan yang dia nak. Okey, yang ni bentuk teks. Okey, dia boleh jawab sini. Ni lah dalam bentuk susunan lah, dia boleh susun. Okey, sekarang ni kalau kita tengok kan, dia dah shuffle kan. Dia shuffle. So 1, 2, ni dah 4, 3, 5. So yang 3 ni mungkin turun ke bawah. So kalau dia nak jawab, dia tekan panah ni lah. 3 turun ke bawah, 4 naik ke atas. Okey. So ini susunan menaik. Okey. So seterusnya dia boleh lah submit. Submit jawapan kita. Okey, submit jawapan. Okey. Ini view komputer. Kalau tekan ni, ini adalah view mobile. Dia akan nampak bentuk macam ni. Okey, so kita boleh back balik. Dah siap. Okey, baik. Sekarang ni saya nak tunjuk tentang technical sikit. Bila dah siap, apa kita nak buat? Yang penting di sinilah setting. Okey, setting dekat sini. Kita tekan setting, dia akan keluar lah. So kita boleh pilih lah. Kalau anyone can respond, maksudnya sesiapa saja yang dapat link form ni dia boleh respon. Tapi kita tak nak lah. Macam kita di Emirates, kita nak pelajar-pelajar di Emirates kita respon. Jadi kita tekan ni lah, only people in my organization can respond. Okay, so kita nak dia record nama, maksudnya email pelajar yang masuk tu dia akan record. Di sini kita set lah, sama ada kita nak pelajar tu jawab sekali je, lepas tu tak boleh jawab, kita boleh klik ni. Ataupun kita nak pelajar jawab sampai dia betul semua, kita boleh deaktif. Kita boleh aktifkan ni. Aktif. Okey, deactivate pilihan ni. Okey, disable lah, disable pilihan ni. Jadi maksudnya kalau kita tak klik ni, pelajar boleh cuba banyak kali lah jawapan ni supaya dapat jawab dapat jawab satu patutlah kalau kita nak. So terpulang kepada guru lah, setting guru. Okey, dekat sini spesifik ni tak perlulah kita pilih. Spesifik ni selalunya kita nak bagi kuis ni dekat orang-orang tertentu saja. So tapi kalau nak senang, kita bagi yang ni lah untuk semua pelajar kelas kita pilih yang ni. Okey, option for responses. Okey, kita tekan accept response lah. Kalau kita disable ni, kalau kita tengok dia akan tulis ni close. Okey, nampak close. Tapi kalau kita enable ni, kita tengok respon, dia akan tulis active. Okey, baik. So untuk ni biarlah kita tulis accept response. Okey, start date. Kalau kita nak form kita ni bila diaktifkan, kita boleh pilih lah, bila nak boleh pelajar jawab. Kita letaklah tarikh bila kita nak pelajar kita mula jawab, dan bila kita nak dia berakhir pun kita boleh pilih lah. Kan, contohnya kita nak start pada 25 Januari pukul 3 petang, lepas tu sampai 3 suku petang pun boleh. Kalau tak nak, kita boleh biarkan lah, kita disable. Okay, so shuffle question. Adakah kita nak shuffle question? Maksud di sini ialah bila kita klik ni, question ni akan bertaburan lah. Dia akan duduk di kedudukan yang berbeza lah. Untuk setiap orang buka, dia akan duduk di tempat yang berbeza, tak sama. Okay, so kalau kita pilih shuffle atau lock question, okay, kita pilih lock shuffle all question. Ini all question, tapi kita tak nak all question, kita nak soalan-soalan tertentu je yang tak lock. Kita boleh tekan ni. So kita boleh pilih lah soalan 1 sampai soalan 2 tak shuffle. Okay, kita boleh pilih. Ataupun kita nak soalan 1 saja tak shuffle, so kita pilih 1. Dia nak kena 1 sampai 1. 1 sampai 1. Okey. Lepas tu kalau ni yang last sekali, customize thank you message, kita boleh type lah. Kita boleh tulis anda tahniah, terima kasih lah, terima kasih kerana menjawab. Lepas tu kita boleh anda boleh mencuba jawab sehingga anda betul semua.
Okey, ni contoh contoh. Maksudnya kita nak test ni dia jawab banyak kali tak apa. Yang penting dia betul semua sebab kita nak objektif pengajaran kita tercapai misalnya kan. So kita boleh tulislah apa-apa saja mesej kat sini. So bila dah siap ni, dah settle lah bahagian setting ni. So sekarang ni barulah kita boleh share. Okey. Baik. Cuma di sini kalau kita tengok dekat bawah share, maksudnya kalau nak share kita boleh copy lah ni dia punya link, kita boleh copy. Kalau kita tak nak copy link, kita boleh ambil QR code, kita download saja. Okey, kalau siapa ada blog boleh ambil embed code saja. Okey, tak kisah siapa nak email pun boleh. Okey. Tu terpulang. Tapi kalau sekejap. Okey, nak mudah kita ambil ni lah, kita copy kod dia dan kita boleh bagi kat pelajar lah link ni untuk pelajar jawab. Okey, kalau kita tengok kat bawah ni dia ada share to collaborate. Okey, share to collaborate ni bermaksud katalah alamak. Sekejap. Tadi saya tekan email dia kalau yang ni ya. Okey. Sekejap. Okey, katalah kita nak form kita ni cikgu rakan sekerja kita pun dapat lihat form ni. Dapat form ni. Ataupun macam ni, kita buat soalan 1 sampai 4, lepas tu rakan kita sambung soalan 5 sampai 8. So kita boleh share to collaborate. Maksudnya sini kita boleh ajak, kita boleh bawa, kita boleh invite kawan kita, ataupun kita share soalan ni untuk buat sama-sama. Itu maksud dia. So kita boleh klik sini lah, get a link to view and edit. So dia akan keluar yang ni. So kita pilih lah. Ada banyak pilihan, ataupun kita boleh pilih lah orang tertentu ke dalam dalam organisasi kita untuk view. Contohlah kita tekan yang last sekali, specific people in my organisation can view and edit. So kita boleh pilih lah siapa rakan sekerja kita yang kita nak dia collaborate. Okay, kita boleh tag nama dia lah, email dia. So kalau keluar kita boleh pilih lah. So akan keluar lah kat sini. Ni saya, ni rakan saya yang boleh access form ni. Maksud saya di sini lah, mungkin saya akan buat sampai nombor 4. Saya dah janji dengan Cikgu Jamsyah ni, dia akan buat sampai nombor 5 sampai nombor 10. Itu terpulang. Okay, so cikgu boleh pilih lah share to collaborate. Okay. Jadi itu saja yang saya nak tunjuk tentang Microsoft Form. Sedikit sebanyak lah supaya cikgu-cikgu yang newbie yang zero tentang Microsoft Form adalah sedikit ilmu tentang Microsoft Form. So mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.